Okey, seterusnya kita akan tengok apa yang kita akan pelajari dalam tingkatan 3 ya, sains tingkatan 3. Ada berapa topik? Okey. Jadi dekat sini ada 4 tema yang akan kamu belajar. Ya, tema sains biologi, tema sains kimia, tema sains fizik dan tema sains bumi. Samalah. Form 1, Form 2 pun kamu akan belajar 4 tema ni. Okey, kita akan pergi satu persatu tema. Tema yang pertama, ya, kamu akan belajar tentang rangsangan dan gerak balas. Ya. Respirasi, pengangkutan. Okey, ini tema yang berkenaan tentang sains biologi. Jadi, ya, kalau kita tengok siapa yang cita-cita dia, kerjaya dia ingin pilih ke bidang sains, nak jadi doktor, nak jadi farmasis, nak jadi dentist, ya, dia kena menguasai topik ni. Dan juga kalau kimia tu kena masuk topik kimia jugalah. Ya, tapi ni topik yang tema satu ni lebih kepada sains biologi. Okey. Jadi untuk tema yang kedua, iaitu di bab keempat dan bab 5, ya, ada tema sains kimia. Kamu akan belajar 2 topik yang berkaitan tentang kereaktifan logam dan juga termokimia. Okey, seterusnya di tema yang ketiga, ya, tema ketiga ni adalah sains fizik. Fizik ni lebih kepada bidang kejuruteraan. Ya, kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, elektrik. Jadi dalam bab ni, dalam kimia 3 kamu akan belajar 3 bab, ya, bab 6, bab 7 dan bab 8, elektrik, kemagnetan, tenaga dan kuasa, dan yang ke-8 adalah keradioaktifan. Okey. Dan seterusnya bab terakhir, ya, adalah bab sains bumi. Kamu akan belajar tentang cuaca angkasa lepas dan juga penerokaan angkasa lepas. Kamu akan belajar tentang roket, ya, tentang satelit. Okey. Okey, jadi untuk kelas PDPR kita, ya, cikgu akan sediakan guideline ni. Kamu ikutlah guideline ni. Ya, persediaan PDPR, ya, sebelum kelas kamu kena sediakanlah bahan rujukan dan alat tulis. Ya, bersedialah dengan kelas. Kena anggaplah kelas ni macam kelas yang biasa. Walaupun sekarang ni dah lain lah, norma yang baru kan. Ya, belajar secara maya, tak ada di depan mata. Semua menghadap telefon, menghadap komputer, laptop. Jadi pastikan, ya, kamu suasana belajar tu pastikan sama je. Ya, anggap sama je macam kelas yang dalam kelas. Dalam kelas sebenar, dalam sekolah. Okey, jadi persediaan tu kena ada. Okey, yang kedua, untuk kelas akan datang dan kelas seterusnya, ya, cikgu akan buat dalam bentuk rakaman video. Ya, sebab apa? Sebab kalau kita tengok hari ni kan, hari ni berapa orang yang ada? Kurang daripada 15 orang. Ada dalam 11 orang sahaja. Jadi bila cikgu buat secara Google Meet ataupun secara live, kawan-kawan kamu ada yang tak dapat join, ya, mungkin disebabkan masalah yang tertentu lah, ya. Masalah telefon mungkin, masalah line kat rumah dia, ataupun masalah yang paling berat sekali, masalah apa? Ziad, masalah apa paling berat sekali? Masalah malas. Malas tu berat sekali, kan? Okey, jadi cikgu akan bentuk rakaman lah, rakaman saja. Tapi di akhir bab, contohnya bab 1, cikgu akan buat sekali Google Meet. Di bab yang terakhir lah, cikgu akan buat Google Meet. Jadi macam bab 1.1, 1.2 sampai 1.4 ada rakaman. Bab yang terakhir baru cikgu akan buat Google Meet untuk kita bertanyakan soalan secara langsung. Okey, jadi setiap bab tu kamu kena simpan soalan tu. Ataupun kalau tak nak simpan, boleh teruskan tanya dalam WhatsApp ke ataupun PM ke atau dalam grup, cikgu jawab. Okey, ataupun kelas akhir kalau ada nak bertanya secara langsung boleh jawab.
kalau dalam bentuk rakaman tu insya-Allah lah ya, line pun data pun tak akan ditarik kuat. Jadi fair lah. Kalau kita buat setiap minggu mungkin orang ini je akan datang kelas. Jadi tak fair kan, sebab semua ada masalah. Kecuali masalah malas tu tak adalah. Kalau telefon ada line ada malas, tu tak ada tolong lah. Ya, cikgu rakam pun dia tak akan tengok kan. Okey, seterusnya yang ketiga. Ya, terdapat beberapa soalan pendek dalam video yang perlu dijawab dan dihantar sebelum tamat kelas. Jadi biasanya video ni cikgu akan siapkan di awal minggu lah. Ya, walaupun kelas kamu hari Selasa, mungkin hari Ahad malam tu ataupun Isnin pagi tu cikgu dah bagi dah link video untuk kamu tonton tu. Jadi tak semestinya kamu boleh menonton sebelum waktu kelas pun boleh. Sebab kamu kat rumah kan, masa free banyak kan, tak kisah. Tapi soalan yang cikgu tanya mesti dihantar sebelum tamat kelas. Contohnya, kelas hari ni tamat pukul berapa? Pukul 10.30, betul? Jadi, soalan pendek yang cikgu hantar tu sama ada melalui Google Form atau melalui quizzes. Kamu kena siapkan sebelum waktu kelas lah. Itu soalan pendek je. Ya, soalan ujian formatif. Okey. Seterusnya, ya, latihan dalam buku kerja. Kamu boleh kontak Ustaz Nazrin ataupun guru koop untuk dapatkan buku kerja. Cikgu open order tu dah tutup lah, tak ada dah. Sebab koop. Jadi yang kelima, pada setiap akhir bab akan diadakan kelas online. Yang cikgu cakap tadi lah, ya, Google Meet. Jadi kita kelas online kita hanya di akhir bab. Jadi kelas PDPR kita walaupun berjauhan, kita anggap macam kelas yang formal, yang biasa. Ya, yang pertama, cikgu nak semua kena pakai sopan dan kemas. Ya. Sebab apa? Yang kedua, kelas online sebenarnya kena hidupkan kamera supaya cikgu nampak kamu fokus ataupun tak fokus. Ya. Itulah adab untuk berguru online. Adab berguru kelas lain, berguru online bersamalah. Macam kita dalam kelas pun kita akan hadap ke depan, ya, melihat apa yang guru bercakap. Kelas online pun sama. Jadi kalau kamu tutup kamera, maksudnya kamu pun sama dalam kelas, kamu tidur. Lebih kurang macam itulah. Ya, mata ke lain. Jadi itu adab dia. Adab ni bukannya cikgu yang buat. Ya, semua guru bersetuju dengan adab-adab ini. Ya, semua guru cakap memang lebih selesa untuk dihidupkan kamera. Nak malu apa? Bukan kena pakai tudung. Ya. Okey. Jadi yang ketiga, mikrofon tu perlu di mute lah, ditutup. Tapi kalau cikgu tanya, buka dan jawab lah. Jangan tutup sepanjang masa. Cikgu pula bercakap seorang. Okay. Yang keempat, ya, yang ni semua dah buat dah. Ya, kebiasaannya memang dah buat. Tak salah, ya. Ucapkan terima kasih setelah selesai kelas. Okey, itu adalah adab online. Ya, supaya kita akan merasa roh kelas biasa tu sama macam PDPR. Okey. Ada ambil dari segi maklum balas dalam kelas lah, ataupun dari segi ujian, latihan, kerja yang ditugaskan dan juga kehadiran. Okey, jadi ini grant pada kamu. Jadi pentadbiran ni adalah bergantung pada diri sendiri. Kalau dia aktif dalam kelas, soalan dijawab, dihantar dengan masa yang ditetapkan. Jadi kamu akan dapatlah markah yang tinggi. Kamu akan dapatlah markah yang tinggi. Guru hanya menyampaikan ilmu, kefahaman itu milik muridnya. Hanya kamu yang boleh apa? Boleh menerima ilmu tu, bergantung kepada minat, ya, usaha dan redha daripada pencipta, ibu bapa dan guru. Itu sahaja.